Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelayar Facebook Malaysia Gazette. Pada 16 Jun lalu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah berkenan untuk sidang parlimen dibuka secepat yang mungkin. Susulan daripada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pula tampil dengan kenyataan bahawa titah tersebut tidak dilampirkan dengan tarikh, bermakna Parlimen boleh bersidang semula pada September akan datang. Namun, selepas itu banyak sekali kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh beberapa ahli parlimen, parti dan sebagainya dengan memberikan sedikit ugutan agar parlimen dilakukan selepas sahaja darurat tamat iaitu pada 1 Ogos hadapan. Jadi sebenarnya Agong ini bertitah atas nasihat PM atau sebaliknya. Untuk merungkai isu ini, sudah bersedia di talian Skype dua panel saya yang boleh saya kenalkan kepada anda, YB Howard Lee yang merupakan Adun Pasir Pinji dan juga Prof. Dr. Kartini Abu Talib Elias Khalid, Timbalan Pengarah Kita UKM. Assalamualaikum, selamat malam kedua-duanya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Skop MG malam ini. Kita mengupas sedikit isu yang hangat diperkatakan ketika ini. Baik, saya mungkin boleh mulakan dulu dengan Prof. Prof, titah ini titah keramat sebenarnya selepas beberapa kali diadakan persidangan ini. Bagaimana Prof melihat setelah titah ini dikatakan perlu dilaksanakan sesegera yang mungkin, namun ada beberapa yang kita rasakan kenyataan-kenyataan bercanggah. Bagaimana Prof? Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Haslina atas jemputan. Ya. Soalan yang baik sebagai permulaan perbincangan. Cuma yang sering perlu kita ingatkan kepada di luar sana ialah demokrasi kita adalah demokrasi raja berperlembagaan. Ya. Maka apa jua tindakan yang di-Pertuan Agong adalah tertakluk kepada perkara 40/1, tertakluk kepada perkara 40/1A, tertakluk juga kepada perkara 40/2, di mana yang di-Pertuan Agong menjalankan tindakan membuat keputusan atas nasihat Perdana Menteri dan Kabinet. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita rujuk juga kepada perlembagaan, perkara 145/2 menunjukkan bahawa Peguam Negara juga adalah penasihat undang-undang kepada Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong tidak boleh membelakangkan nasihat Peguam Negara, nasihat Perdana Menteri dan Kabinet, kerana bila mana Yang di-Pertuan Agong dicabar, agak sukar untuk pembelaan berlaku di mahkamah. Jadi di sini balik kepada soalan Haslina yang bertanyakan bahawa terdapat desakan supaya parlimen itu dibuka sesegera mungkin. Kita faham bahawa Yang di-Pertuan Agong telah pun menyatakan keinginan supaya parlimen boleh bersidang sesegera yang boleh, cuma tidak menyatakan tarikhnya. Kerana tanggungjawab kepada perkara ini terletak kepada nasihat Perdana Menteri dan Kabinet. Dan ada beberapa perkara yang telah pun dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong menerusi istana bahawa parlimen boleh dibuka jika mana angka jangkitan COVID-19 ini menurun, dan bilangan vaksinasi telah meningkat, dan tidak ada halangan bagi kerajaan untuk memanggil bersidang kembali. Cuma buat masa ini kita jelas bahawa kita berdepan dengan penularan yang begitu tinggi, dan kaedah vaksinasi ini sekurang-kurangnya kalau nak mewujudkan herd community tu, cadangan yang paling selamat ialah adanya sekurang-kurangnya 70-80% community yang telah pun dikatakan menerima vaksin untuk mewujudkan community berkelompok. Namun begitu saya positif bahawa keinginan kepadang itu telah pun dinyatakan menerusi keterangan kepada istana. Cuma kita tidak bolehlah melihat tindakan yang gelojoh dan cepat. Jadi
kena mengambil masa dan kita telah faham bahawa di bawah perkara perlembagaan tindakan yang di-Pertuan Agong sangat tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri dan juga Peguam Negara. Baik, Prof. Bermakna di sini tiada alasan, tiada sebab untuk Parlimen ditangguhkan lagi. Ada alasan dia yang yang telah dinyatakan tadi ialah kemungkinan vaksinasi masih lagi belum mencapai tahap yang boleh dikatakan selamat, dan penularan COVID-19 ini masih tinggi yang jangkitan positifnya. Persoalan saya, mengapa harus gopoh dan cepat-cepat mahu bersidang? Kita tidak boleh gelojoh dalam mengatasi. Pertama sekali, ini persoalan hidup dan mati. Dan kita telah lihat bagaimana negara berusaha untuk memastikan proses vaksinasi ini berjalan dengan baik dan pantas, dan dengan adanya usaha ini, upayaan untuk mewujudkan herd community atau community kelompok itu boleh tercapai. Jadi kita tak perlu gelojoh. Kita lihat dulu dalam keadaan selamat. Yang paling penting sekali ialah memastikan rakyat selamat. Semua keadaan adalah membolehkan persidangan Parlimen dilakukan. Baik, kita akan kembali dengan Prof. Saya juga akan tanyakan mengenai ordinan darurat ketika ini. Adakah perlembagaan yang dinyatakan itu masih termaktub? Kita akan kembali. Tetapi bersama kita YB Howard, saya ingin tanyakan, pada permulaan ini jarang sekali sejak darurat dilaksanakan awal Januari tahun ini, jarang-jarang sekali kenyataan dikeluarkan oleh DAP untuk darurat dan Parlimen. Adalah sesekali. Terkini veteran DAP YB Lim Kit Siang menyatakan tiada gunanya jika Parlimen dibuka pada September nanti. Itu saja. Yang lain banyak kenyataan bersama Pakatan Harapan. Mengapa agaknya DAP lebih suka mendiamkan diri? Terima kasih atas sambutan Saudari Haslina. Saya rasa perkara ini kurang tepat kerana Saudara Kit Siang, sejauh yang saya tahu, sekurang-kurangnya satu kenyataan media dikeluarkan setiap hari. Saya sendiri telah mengeluarkan dalam 4 kenyataan media dalam minggu ini saja. Dan saya rasa banyak kenyataan yang dikeluarkan oleh DAP maupun jadi saya rasa kenyataan boleh aku tidak. Namun demikian, saya petiklah apa yang disebutkan oleh Prof tadi berkenaan dengan pandemik ini adalah hal hidup mati rakyat Malaysia. Dan saya mungkin sekadar untuk nak mengulangi pendirian parti saya dan juga Pakatan Harapan, iaitu perlu bersidang. Parlimen bersidang bukan semata-mata untuk bersidang sahaja sebagai satu wadah penggembelingan semua rakyat atau wakil rakyat atau pemikiran dan kehendak rakyat dalam proses menangani pandemik ini. Sama ada dari sudut pandangan penanganan ekonomi dan pentadbiran ekonomi dan pengurusan ekonomi, tetapi juga tentang idea-idea dan juga pandangan-pandangan bagaimana untuk menangani krisis kesihatan yang dihadapi oleh kita, dan apakah tidak perlunya apabila ada 220 ahli parlimen, sebahagian besarnya pernah jadi menteri di sebelah pembangkang, yang sebahagiannya sedang menjadi menteri di dalam kerajaan. Apakah salahnya untuk kerajaan dipertikaikan, dipersoalkan, atau sekurang-kurangnya dalam bahasa orang putihnya beri brotas untuk membahaskan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Sedangkan
kalau kita nak bicara tentang immunity atau perlindungan daripada wabak ini, saya rasa semua ahli parlimen telah divaksinasikan dan sebenarnya bukan susah sangat semua yang bekerja dalam parlimen juga divaksinasi dan persidangan parlimen bukan sahaja untuk berbahas. YB, kalaulah sidang Bersidang yang sebenarnya lebih baik daripada yang ada. Jadi bagi saya lah, dalam keadaan ini rakyat tengah sengsara dan semakin ramai rakyat yang semakin sengsara, saya rasa melalui wakil rakyat perlu disampaikan kepada pemerintah kerajaan yang sedia ada. Baik YB, apakah kepastian ataupun kata-kata yang boleh diberikan sekiranya sidang DUN, Parlimen dibuka, tidak akan ada usul lain selain daripada isu keselamatan, isu ekonomi, isu COVID dan juga isu kesihatan ini. Seperti contoh usul undi tidak percaya dan sebagainya. Apakah ini kata janji daripada ahli-ahli Parlimen dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri agar tidak ada perkara lain selain daripada 4 yang saya nyatakan tadi? Saya rasa tuntutan itu bukan saja tak wajar, iaitu Parlimen adalah tempat di mana keabsahan sesebuah kerajaan perlu diuji, sedangkan pada ketika ini kita dengarlah banyak ura-ura. Saya tidak menyatakan bahawa saya sebagai seorang ahli Dewan Negeri atau ahli Parlimen saya atau ahli Parlimen lain akan buat sesuatu, akan tidak buat sesuatu. Itu bukan, sedangkan saya bukan ahli Dewan, saya bukan ahli Parlimen pun. Tetapi pada ketika ini saya rasa tiada siapa yang mempunyai hak, khususnya kerajaan, untuk menamakan syarat usul apa boleh dimasukkan atau usul apa yang tak boleh dimasukkan. Ini adalah hak yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan oleh kepada semua ahli Dewan. Saya rasa perkara itu tidak perlu, tidak waras, tidak wajar dan tidak syarat daripada mana-mana pihak kepada mana-mana pihak. Baik, kita akan kembali bersama dengan baik, Prof. Sekarang ini kesemua ahli parlimen, kesemua ahli-ahli politik di Malaysia ini dan juga menteri-menteri kabinet sudah divaksin. Apa lagi yang nak ditakutkan untuk bersidang untuk membawa usul-usul ini kepada pengetahuan ataupun perbahasan untuk mencari konklusinya? Mengapa ketakutan itu menerjah ahli-ahli parlimen ini? Saya rasa bukan persoalan ketakutan kepada ahli parlimen ni. Memang benar kalau dikatakan ahli parlimen kebanyakannya semua telah menerima vaksin. Tetapi kalau ahli di parlimen itu bukan saja MP tetapi ramai lagi rakan-rakan sejawat daripada kementerian-kementerian termasuk PSU dan sebagainya. Dan mungkin persoalan vaksin ini masih lagi belum diterima oleh golongan ini sepenuhnya. Jadi masih lagi terbuka kepada hello, boleh dengar ke Hasina? Ya. Jadi persoalannya bukan hanya MP saja yang akan hadir di parlimen. Saya telah menjelaskan tadi bahawa Yang di-Pertuan Agong telah menjelaskan bahawa dia tidak akan bersidang kepada parlimen bersidang. Dan dalam keterangan istana juga menyatakan bahawa agenda yang akan dibincangkan di parlimen bersidang ialah berkaitan dengan ordinan darurat seperti mana yang kita maklum dan juga plan pemulihan negara. Ini yang paling penting dalam mengharapkan persidangan parlimen. Seperti mana YB Howard tadi telah menyatakan bahawa banyak perkara-perkara yang boleh dibincangkan keabsahan kepada parlimen untuk mengurus negara. Dan saya tidak menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan tidak bermotivasi untuk melihat parlimen bersidang. Kenyataan istana juga telah menyatakan
persediaan yang di-Pertuan Agong untuk membuka laluan parlimen bersidang membincangkan berkaitan dengan darurat yang paling sekali yang melihat dengan pemulihan negara. Dan bagi juga mungkin boleh menekan pelatawan dan staf pemulihan dan perkara-perkara ini mahu dilakukan seperti mana yang nyatakan tadi, maka terbulat pula ada speaker Dewan Rakyat yang ketua Dewan Negara yang mengenai apa sebenarnya isu dibawa oleh isteri di parlimen. Baik, Prof. Sekarang ini banyak juga yang kita dengar mengenai kabar angin mengenai pilihan raya umum ke-15 akan diadakan pada tahun ini. Ini disebabkan beberapa tular gambar mengenai beberapa parti sudah pun menyiap pakaian, kemudian ada jentera-jentera sudah disiapkan. Jadi, apakah mungkin dalam kita mendepani COVID ini sesuai atau tidak sebenarnya PRU 15 itu diadakan pada tahun ini dengan keadaan kes yang kita tahu tidak pernah turun kepada 3 angka mahupun 2 angka? Sebab kita harus berfikiran positif. Seandainya program vaksinasi negara nasional ini berjalan dengan baik dan bekalan telah pun sampai kepada orang ramai dan komuniti kelompok boleh diwujudkan sekurang-kurangnya mencapai target 80%, lagi 90% lebih baik maka keperluan kepada SOP kepada penjarakan sudah boleh diringankan. Dalam keadaan ini jika komuniti kelompok telah berjaya diwujudkan, saya tidak nampak halangan untuk PRU 15 dilakukan. Seperti mana kita lihat negara Spanyol, Spain antara negara yang terkesan hebat dengan pandemik COVID-19 kalau dilihat angka kematian juga jauh lebih tinggi, lebih daripada 120,000 tetapi oleh kerana proses vaksinasi itu diberi fokus utama dengan keadaan darurat yang lama dan panjang di Spanyol dan akhirnya Spanyol menjangkakan bahawa sebelum hujung tahun ini kesemua keperluan SOP dan penjagaan fizikal face mask boleh sudah diangkat. Maknanya operasi kehidupan boleh dilakukan bila mana negara telah pun mencapai herd community atau komuniti berkelompok lebih daripada 80 ke 90%. Baik, kita akan kembali bersama dengan Prof. YB, apakah mungkin solusi terbaik ketika sidang DUN maupun parlimen ini adakan tanpa prejudis maupun provokasi? Keyakinan YB sendiri. Saya rasa parlimen adalah landasan dan wadah terbaik yang juga berkewajipan mengikut perlembagaan untuk menyampaikan pandangan rakyat dan justru itu membawa apakah solusi terbaik untuk negara. Saya nak petik daripada apa yang disebutkan oleh Prof tadi berkenaan tentang keutamaan negara, iaitu pemulihan negara sekarang. Masalahnya apabila pada ketika ini tiadanya demokrasi, tiadanya parlimen, wakil rakyat tidak boleh bersuara, wajah pelan pemulihan itu adalah semata-mata apa yang difikirkan oleh beberapa individu, oleh pimpinan beberapa individu dengan bantuan jentera kerajaan dan juga penjawat awam tanpa mengambil pendiri atau tanpa mengambil pandangan daripada wakil rakyat. Jadi ia adalah sesuatu boleh dikatakan idea yang lahir daripada silo sekelompok kecil manusia yang diberi amanah dan tanggungjawab. Yang mungkin amanah dan tanggungjawab itu tak begitu, yang mungkin keabsahannya dipersoalkan dan dipertikaikan. Tapi namun demikian, baik, saya rasa pada ketika ini saya rasa kita perlu fokus kepada perbelanjaan untuk tahun hadapan. Biasanya pertengahan tahun adalah apabila parlimen dan ahli parlimen dan juga kerajaan dan penjawat awam yang kanan-kanan
mula membincangkan apakah yang akan masuk ke dalam bajet ataupun belanjawan 2022. Dan bagi saya dengan fokus dan juga objektif utama sekarang iaitu untuk melawan pandemik ini dan untuk memastikan kita siap siaga, negara kita bersedia untuk apa yang akan berlaku untuk tahun hadapan. Saya ambil kita telah lebar tentang immunity kelompok dan itu satu perbincangan yang sangat berkait dengan vaksin. Setakat ini dan ini adalah antara kenyataan media yang telah saya keluarkan dalam seminggu dua ini yang tidak kaitan dengan parlimen tetapi berkaitan dengan vaksin yang mungkin tak berapa ramai laporkan, tetapi kita tahu sekarang vaksinnya boleh tahan lama berlaku atau tempoh perlindungan mungkin mungkin lebih lama, tetapi kajian dan juga sains memberitahu kita pada ketika ini kita hanya boleh garanti jamin dia boleh melindungi kita selama setahun, mungkin lebih sikit. Maka kita perlu bincangkan sama ada, dan saya nak petik Menteri Koordinasi untuk Vaksin Yang Berhormat Khairy Jamaluddin yang beberapa hari yang lepas telah menyatakan bahawa kerajaan mungkin tak mampu untuk membeli atau memperolehi vaksin round kedua. Adakah ini sesuatu yang perlu diselesaikan? Dan saya rasa parlimenlah tempat yang paling sesuai untuk selesaikan perkara ini bagi bincangkan bajet atau belanjawan 2020 yang kita harap mengandungi penyelesaian fiskal dan juga peruntukan untuk membeli vaksin untuk round kedua. Sebab tahun 2022 lah yang perlu mula buat pemerolehan vaksin round kedua bagi suntikan tahun 2023. Jadi inilah bagi saya tanpa sangka, tanpa prejudis, saya rasa parlimenlah satu-satunya tempat yang boleh kita selesaikan masalah ini yang masih belum nampak ada cahaya penyelesaian. YB menyebut beberapa kelemahan kerajaan pada hari ini. Apakah kewajaran kerajaan ditukar pada ketika ini? Orang spekulasi apa yang saudari sebut tadi tentang ada banyak parti lah yang dah buat baju. Kami sentiasa bersedia. Tak kisah sehari selepas pilihan raya, jentera kita sentiasa bersedia. Tetapi adakah itu sesuatu tindakan atau satu boleh dikatakan satu gerakan untuk kita nak terus lancar ke dalam kempen pilihan raya? Saya rasa tidak. Kerana bagi saya, keutamaan sekarang adalah untuk lawan COVID. Adalah untuk selesaikan masalah rakyat yang semakin ramai sengsara dan semakin sengsara. Jadi untuk kita nak bicarakan tentang PRU sekarang, saya rasa tak payahlah, biarlah rakyat yang tentukan. Pada suatu ketika nanti apabila pandemik dah cukup selesai atau cukup ditangani dan dikawal dan rakyat sekarang mungkin masih rakyat pada ketika itu masih sengsara, mungkin isu pilihan raya akan timbul. Tetapi pada ketika yang sama, bab tukar ke tak tukar kerajaan tidak semestinya sentiasa terkait dengan pilihan. Tetapi bagi saya, landasan yang paling tepat bagi pilihan raya, suatu kerajaan ditukar hanya dua medan. Satu adalah parlimen, satu adalah pilihan raya. Yang kedua tu saya rasa tak wajar untuk kita bicarakan sekarang. Medan pertama iaitu parlimen, kita biarkan ahli parlimen sendiri selesaikan. Sekiranya timbul, biar mereka buat pendirian mereka. Baik. Bermakna tidak perlu pertukaran kerajaan pada ketika ini, tetapi banyak kelemahan kelompongan itu perlu diperbetulkan. Baik, kita bersama dengan Prof. Prof, saya nak bertanya sedikit mengenai sekiranya parlimen dibuka, sidang DUN juga dibenarkan dilakukan, bermakna
Belanjawan 2022 boleh dibacakan, dibentangkan. Tidaklah kerajaan menggunakan wang mengikut ordinan darurat seperti sekarang. Apakah pandangan Prof? Pada hemat saya adalah sesuai dan kita pun tahu kebiasaan pembentangan kepada belanjawan 2020 yang akan datang selalunya dibincang dan dibentangkan pada setiap bulan Oktober jika kita positif bahawa proses vaksinasi negara ini akan mempercepatkan usaha untuk membolehkan parlimen bersidang dengan lebih awal tidak ada halangan dan parlimen boleh mengambil kesempatan ini untuk membincangkan persoalan belanjawan 2020 seperti mana yang YB Award katakan tadi, selain daripada peran pemulihan negara kerana banyak daripada komuniti rakyat yang terkesan daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi tidak ada halangan untuk parlimen bersidang seperti saya kata. Kenyataan istana juga begitu positif dan melihat kepada perlunya parlimen bersidang bagi membincangkan tentang pemulihan negara dan boleh juga diselitkan dan dibincangkan secara kritikal belanjawan 2020 tentang perancangan benar dari aspek keselamatan negara dan juga pemulihan bagi rakyat. Baik. Ramai yang mempertikaikan tindakan kerajaan untuk tidak mengikut titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ada juga yang menyatakan bahawa sekiranya kerajaan mengikut titah tersebut sudah pasti parlimen dibuka dengan tenangnya, banyak solusi dapat dicapai. Pandangan Prof, hanya parlimen ataupun sidang DUN menjadi medan ataupun medium penyelesai masalah? Kalau kita lihat medium penyelesaian masalah, kita kena tahu apa itu masalah yang kita hadapi. Semua orang maklum bahawa negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai raja bahawa telah ada satu keadaan yang selamat. Dalam masa kini jangkitan COVID masih belum menurun dan bilangan vaksinasi perlu dipertingkatkan dalam keadaan yang lebih selesa. Macam yang dikatakan tadi, memang benar ahli parlimen mungkin telah menerima vaksinasi tapi di parlimen bukan hanya ahli parlimen yang bersama di parlimen. Saya biasa ke parlimen dan saya bisa lihat bahawa bukan hanya ahli parlimen begitu banyak lagi ahli-ahli, penasihat, pembantu-pembantu yang kita belum tahu apa status vaksinasi mereka. Dan memandangkan keadaan virus ini telah berubah sifatnya dari varian. Variannya boleh berubah. Kalau satu ketika dulu kita boleh melihat simptom untuk mengenal pasti telah terjangkitnya COVID-19. Tapi varian yang terbaru ini tanpa simptom. Dan kita masih lihat negara berjuang untuk memastikan jumlah mereka yang COVID-19 positif ini boleh menurun dan mempercepatkan lagi proses vaksinasi. Cuma kita boleh tanyakan pada kerajaan masa kini, apakah muat kepada mempercepatkan proses vaksinasi ada lagi praktis yang lebih baik. Kerana saya daripada Wuhan dan Shanghai juga tadi kami berkelas dalam talian, ada kelas dalam talian dan saya tanya dia bagaimana China dapat mengurus COVID-19 ini dengan pantas kerana adanya community service, adanya elit dari segi doktor elit, military
elite yang juga medical doctor Mhm. yang turun dari rumah ke rumah untuk memberi vaksin kepada penduduk. Okay? Mhm. Maka ini boleh dilakukan dengan lebih pantas Mhm. daripada pendidikan pusat center untuk pemberian vaksin dan Mhm. orang ramai kena datang beratur. Mhm. Kerana bila datang beratur tu, kita tak pasti apakah mereka sihat dan selamat untuk menerima vaksin tersebut. Mhm. Sebab dia tidak ada simptom. Ya. Tapi di China telah melakukan satu sesi tindakan yang wajar dan pantas. Dan yang baru kita lihat di Wuhan sendiri, Mhm. di mana Universiti Wuhan telah membuka graduasi lebih daripada 10,000 tanpa adanya SOP dan lagi fizikal kerana semuanya telah divaksin dan sihat dan selamat. Jadi kita kena tanya kerajaan kita, adakah mood untuk menyampaikan vaksinasi itu sudah cukup pantas untuk mewujudkan komuniti berkelompok. Mungkin kita boleh belajar daripada negara luar yang boleh dengan pantas menyediakan proses vaksin, walaupun ada yang menyatakan bahawa proses vaksin ini melalui proses yang panjang. Ya. Dapat supply tak boleh order daripada warehouse. Kita pun tahu mesti melalui kelulusan MPRA semuanya. Ya, dan kemudian sama ada kita nak percepatkan daripada penghantaran kepada pusat, tapi kita boleh lantik military elite, doktor elite, nurse elite untuk pergi rumah ke rumah dan kena pasti kawasan parlimen, kawasan DUN untuk memberi vaksin dengan lebih pantas daripada memanggil mereka datang ke pusat secara volunteer menerima vaksin. Baik. China telah terbukti cara mod yang mereka perkenalkan ini pantas dan membolehkan negara pulih segera dan beroperasi seperti biasa. Baik, kita akan bersama dengan Prof. Tetapi saya nak bertanya bersama dengan YB Howard. YB, semalam Biro Politik UMNO memberikan tempoh 14 hari kepada kerajaan untuk melaksanakan parlimen ataupun dibuka parlimen semula. Hari ini, Ahli Parlimen Arau yang juga merupakan pengerusi Barisan Nasional iaitu Datuk Seri pengerusi PBNBC Datuk Seri Syahidan Kasim menyatakan bukan 14 hari, sebaliknya 28 hari untuk membuka parlimen. Dalam kenyataan beliau juga menyatakan apakah kegagalan yang telah dilakukan oleh Perikatan Nasional. Pandangan YB sendiri melihat dua orang ini, individu ini di dalam parti yang sama, seorang 14 hari, kemudian seorang lagi 28 hari. YB sebagai mewakili DAP melihat percanggahan seperti ini. Soalan yang sangat baik, tetapi saya rasa saya bukanlah orang yang paling sesuai untuk menjawab percanggahan idea atau percambahan idea di dalam UMNO sendirilah. Tapi saya nak kembali kepada soalan sebelum ini. Saya ingin perbetulkan Saudari Haslina. Saya tak kata tak perlunya tukar kerajaan ini. Saya hanya kata tak perlu pertukaran kerajaan melalui pilihan raya pada ketika ini. Sebenarnya saya berpendirian kerajaan ini sangat perlu ditukar. Tetapi kita perlu membuat atau melaksanakan pertukarannya melalui sistem yang berperlembagaan. So saya tinggalkan soalan dan jawapan itu di sana. Saya kembali kepada apa yang dia sebutkan oleh Arau dan juga oleh percanggahan dan pertindihan idea lah di dalam UMNO. Saya rasa seringkalilah kita nampak anggota-anggota Perikatan Nasional ini yang UMNO merupakan salah sebuah anggotanya, seolah-olah demo ni tak ada WhatsApp group. Tapi tak apalah, kalau diorang tak ada WhatsApp group, ini adalah satu kelemahan yang boleh diperbetulkan dan diperbaiki. Cuma bagi saya, isu sama ada dia 14 hari daripada presidennya atau 28 hari daripada seorang kalau tak silap dia adalah ketua perhubungan UMNO di Perlis, kalau tak silap. Saya rasa idea atau yang induknya adalah parlimen perlu bersidang.
secara cepat mungkin, dan itu tiada pertilihan dengan apa yang dicanangkan dan apa yang telah dipanggil oleh parti saya. Okey. Cuma kerajaan sekarang ni yang orang Perak cakap buat no hand sajalah. Buat no hand maksud macam buat tak tahu saja. Segera dan secepat mungkin ini bukan dalam 3 bulan. Secepat mungkin dan segera ini adalah secepat mungkin. Secepat mungkin maksudnya kalau hantar notis hari ini dalam 28 hari pulang. Tapi buat sekarang masih buat no hand lagi. Dan saya rasa saya bukan sesiapa untuk nak mengulas tentang kenyataan Presiden UMNO yang menyatakan 14 hari. Saya setuju dari segi penyegeraannya memang kena bertaraf dalam 14 hari. Tapi saya rasa perkara itu adalah satu syarat oleh UMNO kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan Tan Sri Mahyadin bahawasanya kalau dalam 14 hari tak nampak ada indikasi Parlimen nak bersidang, mungkin sesuatu akan berlaku. Apa yang akan berlaku tu terserahlah kepada UMNO. Dan kalau tak silap, notis untuk Parlimen bersidang yang harus mengikut undang-undang tetap diberi kepada ahli-ahli Dewan Rakyat adalah 28 hari. Jadi saya rasa saya tak nak setuju dengan 14 hari ke 28 hari. Yang saya setuju adalah Parlimen perlu bersidang secara segera secepat mungkin dengan menjunjung Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong. Mungkin sebenarnya tidak ada masalah untuk Parlimen bersidang kerana ramai juga belia-belia yang telah menggunakan medium online untuk mereka lakukan sebagai contoh Parlimen belia secara online sebelum ini. YB melihat kesukaran untuk mengadakan Parlimen mahupun sidang DUN ini seolah-olah untuk menutup sesuatu. Saya rasa pertamanya tiada negara yang lain selain daripada Israel yang menunda mengantung Parlimen dalam tempoh pandemik. Okey. Kita boleh tengok negara-negara lain. UK yang begitu teruk keadaan pandemik dia dengan kadar kematian dia, dengan kadar cangkitannya yang begitu tinggi pun Parlimen bersidang. Dan dia bersidang secara lebih kerap dan secara lebih luas. Kerana ini adalah isu mati hidup rakyat yang perlu dibicarakan, diperbahaskan oleh wakil rakyat supaya kerajaan boleh dapat seramai dan menggembling seluas mungkin perwakilan rakyat dalam penggubalan dasar untuk menyelesaikan masalah pandemik ini. Jadi bagi saya ini bukan isu nak menyelindungi apa-apa. Ini adalah secara jelasnya suatu ketakutan yang ada di dalam sanubari mereka yang duduk di tampuk kuasa iaitu Kerajaan Perikatan Nasional kerana mereka takut bahawa usahaan kerajaan mereka akan tergugat kerana mereka memang hari sebelum seorang ahli parlimen tarik sokongan daripada kepada Tan Sri Muhyiddin, dia menasihatkan supaya darurat diproklamasikan. So dia takut dia hilang kerajaan. Jadi saya rasa ini adalah ini dalam bahasa orang putihnya it's an open secret. Jadi apa ketakutan dia? Dia takut bahawa keabsahan kerajaan dia akan tergugat. Baik, Prof. Mendengar ulasan daripada YB Howard tadi mengenai kerajaan takut hilang apa yang ada mereka ada sekarang ini. Bagaimana Prof merasakan sebagai penganalisis politik, pemerhati politik, benar atau tidak sebenarnya telahan daripada YB Howard itu? Pandangan YB Howard kerana beliau berada di kepembangkangan dan kita menghormati pandangan tersebut. Cuma secara realitinya kita melihat bahawa COVID-19 ini bukan suatu yang fake, bukannya palsu, kematian adalah jelas dan sebagaimana yang telah pun
kerajaan PN nyatakan dengan stimulus package yang disediakan dengan bantuan segera, bantuan prihatin dengan pelan pemulihan negara, perkara ini juga diambil dengan begitu serius oleh kerajaan masa ini. Dan saya juga telah menjelaskan tadi bahawa Agong berkuasa memanggil parlimen bersidang. Tidak, dan jawapan daripada istana juga begitu positif untuk parlimen bersidang, tapi kena ingat atas nasihat Perdana Menteri. Nampaknya kepembangkangan kena sabar, jangan gelojok. Pakatan Harapan memang semua nak cepat, tumbang pun cepat. Jadi kita kena berhati-hati bila kita melihat kepada keinginan untuk cepat ini. Untuk apa? Kerana jelas bahawa kita kena menyediakan dulu satu keadaan yang sihat dan selamat sebelum parlimen boleh bersidang. Baik, YB Hot kena sabar sebenarnya, kena tenang. Bukan sahaja parlimen ataupun sidang DUN untuk penyelesaian masalah. Di akhir-akhir ini YB Hot, bagaimana agaknya sekiranya sidang DUN boleh dibuka? Apakah isu pertama yang YB akan tampilkan? Dengar khabar tadi ada mesyuarat tergampar juga mengenai sidang DUN yang akan dibuka. Kita belum tahu sama ada dia akan buka atau tidak. Kita akan tunggu dan bersabar menunggu berita daripada Speaker Dewan dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Cuma diperbincangkan adalah apabila ada indikasinya untuk sidang Dewan untuk berjalan, maka kita sentiasa bersedia. Malah sebenarnya kerajaan negeri dan juga pembangkang negeri Perak sekata, sejiwa dan senada dalam memanggil Dewan Undangan Negeri untuk bersidang. Ini kita tak perlu sabar. Cuma yang kita tak sabar-sabar menantikan indikasi daripada pihak parlimen. Dan bagi saya, saya setuju dengan Prof bahawasanya kita perlu bersabar. Tetapi apabila kita bicarakan tentang isu hidup mati yang saya petik daripada hujah Prof sendiri, bagaimana nak sabar dengan isu hidup mati rakyat? Dan kesabaran itu apabila kita tengok meningkatnya kadar kemautan, kita meningkat kadar kejangkitan, tetapi kerajaan, dasar yang digubal oleh kerajaan, nasihat expert kadang-kadang tak didengar, darangan oleh ahli parlimen tak diambil, bagaimana nak sabar? Jadi bagi saya, mungkin ada kalanya tak berapa sabar, dan saya akan sentiasa pegang kepada kita menjunjung perlembagaan persekutuan dan juga kita menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong. Dan saya juga nak petik, tadi Prof ada petik tentang perkara 40, dan saya di sini hendak petik perkara 40 bahagian 3A dan 3B. 3A yang menyatakan fungsi yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya yang di-Pertuan Agong, dan juga B, fungsi yang berkenaan dengan perjalanan peruntukan yang ada dalam mana-mana perkara lain. Jadi ada budi bicara pihak Tuanku, dan di sini kita boleh buka kepada tafsiran masing-masing apakah budi bicaranya, tetapi dalam keadaan daruratnya ada banyak yang terletak di budi bicara yang di-Pertuan Agong. Jadi bagi saya lah, saya rasa isu sabar pembangkang tu sabar ke tidak, saya juga perlu mengaitkan kesabaran atau tidak sabar pembangkang dengan keupayaan kerajaan yang sedia ada, yang jelas tak berupaya untuk menangani isu sah. Dan bukan kita kata nak terus guling. Kita nak parlimen buka supaya idea-idea, pandangan-pandangan, kepakaran-kepakaran ahli parlimen, pembangkang juga terlibat. Tetapi demo ni tak hendak. Jadi saya rasa ini benda ni sebenarnya buat saya kadang-kala geram, kadang-kala marah, kerana isu hidup mati rakyat di bawah sini dengan rakyat di DUN ke Pasir Pinji. Setiap hari saya hantar nasi bungkus, saya jumpa orang menangis di depan rumah mereka, menanyakan bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah. Dan masalah mereka kebanyakannya boleh diselesaikan, tetapi perlukan intervensi daripada kerajaan yang kita tunggu, sabar, tak dapat.
Jadi di situlah wujudnya ketidaksabaran kerana rakyat tengah menangis, rakyat tengah susah. Siapa akan menyelesaikan kalau bukan kerajaan? Kerajaan tak nak buat, siapa untuk buat? Kita yang buatlah. Jadi, sorry lah. Ni kesabaran tu ada batasannya. Baik. Saya dapat merasakan bahangnya sidang 2 nanti apabila dibuka, apabila YB diberikan peluang untuk berbahas. Di penghujung ini Prof, bagaimana konklusinya? Titah Agung dengar nasihat PM. Bagaimana Prof melihat? Ada yang menyatakan Parlimen sidang 2 perlu dibuka untuk membahaskan isu-isu rakyat. Tetapi Prof pada asalnya, pada awal tadi, memberikan sedikit penafian tidak perlu dan sebagainya. Konklusi untuk perbincangan malam ini setelah mendengar YB Howard tadi. Okey, saya boleh katakan bahawa memang banyak pihak samalah seperti yang YB Howard nyatakan tadi dengan penuh semangat bahawa di luar sana ramai yang tidak berpuas hati terhadap tindakan kerajaan yang melibatkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tetapi yang jelas saya kira Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu perlu berwaspada supaya institusi beraja tidak termasuk kepada perangkap yang begini. Kerana kita kena faham kritikan terhadap kerajaan ini ada 4 kategori. Yang pertama, kritikan membela atau konstruktif terhadap soal-soal makro dan mikro. Yang kedua adalah kritikan destruktif dan bongkar dalam maksud makro dan mikro juga. Dan yang ketiga, soalan-soalan atau kritikan sederhana oleh NGO berbentuk hal-hal kemanusiaan, hak asasi, kesejahteraan. Dan keempat ialah kritikan terhadap mereka yang terkesan berat oleh pandemik khususnya dalam aspek ekonomi yang ditanggung oleh usahawan kecil dan sederhana. Namun begitu, kepentingan ini pada saya perlu dikupas secara berperingkat, berhati-hati dan terperinci. Kerana dalam keempat kategori mereka yang memberi kritikan ini, ada satu golongan yang terpinggir, iaitu golongan minoriti bandar dan di luar bandar yang tidak ada suara untuk diwakilkan. Dalam keadaan ini saya kira pendekatan kerajaan yang telah pun menunjukkan bantuan dari fizikal prihatin dalam bentuk cash sehingga membuka kepada KWSP bantuan, moratorium dan vaksinasi negara ini harus disokong dengan positif tanpa memikirkan perbezaan dari segi politiknya. Harus bekerjasama tanpa mengira parti mana pun untuk menjayakan usaha wujudkan komuniti berkelompok dan memastikan bila perkara ini selesai maka Malaysia boleh beroperasi dalam keadaan tidak lagi dalam normal baru tapi dalam keadaan yang lebih aman dan sihat. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Prof. Di hujung ini YB, konklusinya sedikit saja, 1 minit saya berikan untuk konklusi mengenai topik kita malam ini. Tengah sengsara. Pandemik panjang berjela. Saya rasa tiba masanya kita gembling semua tenaga. Ahli parlimen, adun, kerajaan mahupun di sebelah sana untuk kita menyelesaikan masalah rakyat sekarang juga secara segera, bukan tunggu sampai bulan September. Baik. Saya. Itu saja YB. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel saya. Hangat sebenarnya perbincangan ini walaupun line kita sebenarnya tersangkut-sangkut, insya-Allah mungkin di lain hari kita akan bertemu lagi. Mungkin secara fizikal apabila PKP ini ditamatkan, insya-Allah. Terima kasih kepada Profesor Dr. Kartini Abu Talib Elias Khalid dan juga YB Howard Lee Adun Pasir Pinji. Baiklah, kepada pelayar, itu perbincangan mengenai Titah Agung itu mendengar nasihat PM atau sebaliknya. Kita sendiri mendengar bagaimana ahli parlimen sebelum ini memberikan pandangan dan kenyataan. Hari ini Adun sendiri memberikan kata-kata di dalam skop MG ini juga mendengar pandangan dari sisi seorang penganalisis politik. Anda nilaikan yang mana okey, yang mana tidak. Saya Haslina Kamaluddin mengundurkan diri.